rasa kebahagiaannya. Terutamanya bila kita baca sendiri-sendiri pun kita akan rasa kemanisan itu. Dan semua senang kita faham, kita baca surat daripada kekasih. Apa perasaan kita? Baca sekali, nak baca sekali lagi. Mesej, dia hantar mesej yang walaupun pendek tetapi mengembirakan hati kita. Lepas baca, kita rasa tak puas. Begitu juga bila kita ni hampir dengan Allah, hati kita bersih, hasil daripada pimpinan guru, maka kita sembahyang, hati kita tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tumpu, tak rasa jenuh, tak rasa bosan. Ini adalah hasil daripada pentarbiyahan daripada guru. Kata Syekh, perlu kepada guru. Tujuannya untuk menghindari diri daripada was-was ataupun lintasan-lintasan hati yang mengganggu hati kita daripada konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kemudian berkata, bersuluklah, ikutilah jalan ahlillah. Bersuluklah wahai saudaraku dengan bimbingan syekh yang memberi manfaat. Ada manusia, dia belajar dengan guru dia, sampai satu masa dia bersuluk dengan guru dia, sampai satu masa dia rasa tidak lagi bermanfaat dengan guru tadi. Sebab apa? Mungkin kecelaruan yang timbul daripada hati. Mungkin juga dengan sebab dia kurang berbaik sangka dengan guru tadi. Mungkin juga keupayaan guru tadi tidak mampu lagi memberi manfaat kepada dia setelah dahulunya dapat memberi manfaat. Maknanya tidak ada peningkatan rohani dari pihak anak murid. Sama ada kekurangan itu ada pada anak murid ataupun kekurangan itu ada pada guru. Jadi kalau guru ini sudah tidak mampu memberi manfaat kepada rohani dan jasmani kita, maka jangan kita bersumpah dengan dia. Kita boleh juga pindah guru, tetapi adabnya mesti meminta izin daripada guru yang kita berbainah sebelumnya. Itu dari segi tasawuf. Contohnya kita ada berbainah sebelum ini dengan guru sekian-sekian. Lepas itu kita berada jauh dengan guru sekian-sekian dan jarang berhubung. Jadi manfaatnya kurang. Nak belajar ilmu tasawuf dengan dia kurang, untuk dididik oleh dia kurang, untuk bergaul dengan dia kurang, untuk telefon pun kadang-kadang. Jadi manfaatnya kurang bagi diri kita, maka kita boleh berpindah guru. Syaratnya minta izin dengan guru yang lama untuk berbainah dengan guru yang baru. Boleh. Sekiranya guru yang lama izin. Ini untuk suluk ya, bukan untuk belajar. Kita datang, kita dengar ustaz mengajar di masjid sana, kemudian kita tak boleh pergi ke masjid sana. Tidak. Guru dalam tasawuf hanya seorang saja. Guru untuk mentarbiyah jiwa kita, hati kita, untuk kita berbainah suluk. Ya beza. Ada orang berbainah untuk berkat, bainah berkat, nak ambil berkat sahaja. Ada orang berbainah untuk suluk, untuk supaya dididik, supaya perjalanan rohaninya meningkat dari semasa ke semasa, bergantung kepada riyadhah dan juga mujahadah daripada anak murid tadi. Ada yang begini. Kalau yang begini ini, inilah yang dikatakan guru yang musyid. Untuk kita bersuluk hanya satu orang saja, tak boleh lebih. Kalau guru untuk kita mempelajari ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu tasawuf juga, tapi bukan untuk bersuluk, ini tak apa. Ramai itu tak apa. Jadi guru untuk bersuluk seumpama bapak kita. Bapak mana boleh lebih kan? Bapak seorang saja, ayah. Tapi guru-guru yang lain ini untuk kita bertabaruk, kami untuk belajar ilmu tasawuf, ilmu lain-lain daripada ilmu tasawuf, untuk membersihkan jiwa, bukan khusus untuk bersuluk, itu boleh ramai pun. Sebab
dia ini berada pada posisi pakcik kita. Pakcik boleh ramai, bapa hanya seorang saja. Kalau yang taraf bapa ini kita nak berpindah guru, kita kena minta izin daripada guru yang sebelumnya. Kalau dia izin, boleh kita tukar. Kalau dia tak izin, tak boleh kita tukar. Tapi sekiranya guru tadi merupakan seorang yang jujur, sekiranya dia sudah yakin diri dia tak mampu lagi memberi manfaat kepada anak murid yang minta izin untuk tukar guru tadi, kalau dia jujur, dia akan izinkan. Kalau dia ini jenis yang memegang anak murid, ini mungkin mempunyai sesuatu yang menyebabkan dia tidak lepas. Contohnya guru ini mengumpul anak murid supaya anak murid ramai di sisi dia, supaya orang kata ramai anak murid si anu tu. Maknanya ini ada sesuatu. Lain suasananya dengan guru yang tidak melepaskan anak murid, bukan sebab kekurangan yang ada pada guru, tapi kekurangan yang ada pada anak murid. Anak murid ini suka melencong. Pergi guru ni setahun, kemudian kita pindah lagi guru di 5 tahun. Pergi dengan guru di 5 tahun, kemudian dia rasa macam malas sudah beramal dengan wirid-wirid yang dibagi, kemudian pindah lagi dengan guru si fulan bin si fulan ini, sempat 7 tahun. Ini tidak dibenarkan untuk perjalanan suluk menuju ma'rifatullah. Ini tidak elok untuk perjalanan ahlillah. Dia akan menyebabkan jiwa kita selalu. Bila selalu kita akan lambat usul kepada Allah Subhanahu wa taala, lambat makrifah. Orang panggil lambat nadi. Bahasa kampungnya. Ini tidak dibenarkan. Jadi Syekh bagi tahu, bersuluklah wahai saudaraku dengan bimbingan Syekh yang memberi manfaat. Ada juga guru, tapi dia tidak memberi manfaat kepada rohani kita. Dari sudut ilmu, bagus ilmu dia. Tapi dari sudut rohani, lambat rohani kita meningkat. Sebabnya guru sendiri tidak mendapat izin daripada guru yang dia belajar. Maknanya sanadnya terputus untuk memberi irsyad. Jadi jangan bersumpah dengan guru yang begini. Ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pakar dalam bidang tasawuf. Menjadikan kamu sentiasa bermuamalat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisikan nafsu seperti aku nak pergi ke sana untuk buat sesuatu, aku nak buat ini, aku nak buat itu, aku nak amalkan ini, aku nak amalkan itu. Ini semua dia kata tidak lagi merosakkan solatmu. Apa maksud Syekh ni? Dia kata kita kena bersumpah dengan guru yang boleh memberi manfaat, yang mengajar kita supaya khusyuk di dalam sembahyang, supaya dalam sembahyang ini jiwa kita, hati kita tidak berkecamuk. Bila kita angkat saja takbir Allahu Akbar, hati ini berpusing-pusing, melega-lega, semua tempat kita pergi ziarah, kemudian hati balik kita bagi salam, Assalamualaikum. Habis sudah 4 rakaat, tapi kualitinya entah ke mana. Jadi kalau guru tadi mampu tarik kita belajar dengan dia, kemudian hadir khusyuk di dalam sembahyang kita, hati kita menjadi hati yang tenang bila sembahyang, maka guru yang beginilah kata Syekh, guru yang mampu mengeluarkan lintasan-lintasan yang tidak berfaedah daripada hati ini, inilah yang boleh menjadi guru pada kau. Maknanya dia boleh mengeluarkan perkara yang merosakkan solat kita dari segi kualitinya. Sekarang ini alhamdulillah, boleh kata sebahagian besar umat Islam tahu dah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dan dia pun boleh buat. Tetapi perkara yang membatalkan pahala, mengurangkan khusyuk, itu ramai yang tak tahu, dan yang tahu pun susah untuk melepaskan diri daripada penyakit-penyakit. Kita panggil penyakit dalam istilah tasawuf. Bila sembahyang tak khusyuk, penyakit. Bila sembahyang khusyuk tapi bila dipuji bangga, itu penyakit. Sembahyang khusyuk, lepas tu tak mahu orang puji, lepas tu kita sendiri berangan-angan, oi bagus aku. Itu pun penyakit juga. Jadi banyak jenis penyakit, dan kalau guru ini
menyebut tentang benda-benda begini, maknanya dia tahu dan dia mampu mendidik kita. Bila kita terasa di dalam hati, itulah guru yang boleh memandu kita untuk menjadikan kita khusyuk di dalam sembahyang. Jika tidak, bisikan nafsu tadi akan sentiasa mendampingimu di dalam solat, sehingga kan setiap kali solat hampir-hampir tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Tidak kira sama ada kita sembahyang sunat ataupun sembahyang wajib. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, bila sembahyang ada sembahyang wajib, ada sembahyang sunat. Kenapa kita sembahyang sunat? Kerana sembahyang sunat ini dia akan menampung kekurangan yang ada pada sembahyang wajib. Jadi dari segi pahalanya, kalau sembahyang wajib kita tidak dapat full khusyuknya, maka ditampung dengan sembahyang sunat, jadi khusyuknya jadi lebih sedikit, pahalanya jadi boleh tampung. Tapi sekiranya kita sembahyang, pahala yang wajib ini sudah berkualiti, kemudian ditambah dengan yang sunat juga berkualiti, maka banyaklah pahala kita. InsyaAllah Allah terima ibadat kita. Kenapa Nabi suruh kita sembahyang sunat lagi setelah sembahyang wajib? Sebab Nabi tahu susahnya manusia nak khusyuk 100%. Sedangkan khusyuk itu adalah ruh pada sembahyang. Sembahyang yang tidak ada khusyuk seumpama sembahyang yang kosong dari segi kualitinya. Nah, ini yang kita nak jaga. Yakin dan berwaspadalah daripada keinginan untuk usul tanpa bimbingan guru. Syekh kata, ada orang yang bercita-cita untuk usul, untuk ma'rifatullah, untuk hampir hatinya kepada Allah, nak memiliki hati yang suci bersih, seperti mana golongan-golongan yang bersih hatinya. Syekh kata, berwaspadalah daripada ingin kepada usul, ingin kepada ma'rifatullah, tetapi tidak belajar dengan guru. Hati-hati. Sebagaimana yang berlaku kepada golongan yang saling berbantah tanpa ilmu pengetahuan. Ada juga golongan manusia di kalangan kita dan di kalangan yang jauh-jauh daripada kita pun, dia bincang ilmu tasawuf ini boleh diamalkan ataupun tidak, daripada mana asalnya, tetapi tanpa merujuk kepada pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Bila begitu dia bincang dan dia bertelingkah sesama sendiri. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh, ada yang kata daripada agama Hindu dan sebagainya, banyak lagi. Tapi tanpa ilmu pengetahuan. Perkara tersebut tidak layak berlaku selama-lamanya. Sepatutnya bincang atas dasar ilmu. Tetapi bila orang kata macam sebab di kedai kopi, rugilah kita. Ya? Beliau juga berkata, ini kisah panjang, saya ringkaskan. Kisah yang berlaku kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Pada peringkat permulaannya, kata Syekh, aku bermujahadah juga. Tujuannya untuk membersihkan jiwa. Cara aku bermujahadah, aku baca buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli tarikat tasawuf. Buku-buku yang besar aku baca, kemudian aku beramal. Kata Syekh, ini ulama besar ni dalam tasawuf. Dengan cara mengulang kaji kitab-kitab kaum sufi, Risalah Al-Qushairi, Qudul Qulub, Ihya Ulumuddin dan lain-lain lagi. Aku beramal melalui apa yang aku faham. Kalau aku faham begitu, aku beramal begitu, kata Syekh. Setelah beberapa ketika, ternyata perjalanan sebenar adalah khilaf, lain, bercanggah dengan apa yang aku lalui. Rupanya bukan begitu cara belajar ilmu tasawuf. Rupanya kata Syekh, bukan begini caranya untuk membersihkan hati. Bukan baca buku kemudian beramal, baca buku beramal, tidak. Kata Syekh. Lalu aku meninggalkannya dan terus beramal dengan cara yang kedua.
Aku buat begini, aku rasa betul dah, aku amal bertahun-tahun, kemudian bila rasa salah, ternyata salah, aku tinggalkan cara yang pertama, aku masuk cara yang kedua. Kemudian aku beramal lagi, kemudian ternyata salah, aku ambil jalan yang ketiga yang pada masa itu itulah jalan yang dirasakan betul pada pandangan hati aku. Lepas itu aku ikut lagi, bila ternyata salah, aku tinggalkan. Kata Syekh, beginilah perjalananku. Seumpama orang yang berjalan melalui lorong yang sempit, tidak ada pemandu di malam yang gelap gelita, seolah-olah tak tahu arah untuk dituju. Kata Syekh, mereka permulaannya kesian dia kata. Jika ada lorong dia terus berjalan, dan jika tidak terpaksa berpatah balik masuk lorong-lorong kecil. Kalau salah masuk terpaksa mundur balik, bermujahadah. Contohnya bermujahadah melawan nafsu syaitan, kemudian bermujahadah meneruskan perjalanan hati ini. Buat sesuatu, last kali sampai kepada penghujung, amal ibadat terus sampai penghujung ada sedikit perasaan ujub, dikacau oleh syaitan. Lepas itu amalan itu kosong balik, tidak ada kualitinya. Kemudian mula lagi balik, seolah-olah begitu. Penat saja. Kalaulah sebelum perjalanan tersebut dia berjumpa dengan orang yang boleh menunjukkan jalan, nescaya dia akan melaluinya dengan senang tanpa penat dan lelah. Jalan yang dilalui oleh orang tasawuf ini telah dilalui oleh ulama-ulama yang dahulu. Mereka lalui dah jalan tasawuf untuk membersihkan jiwa. Kemudian sepanjang hidup mereka lalui. Kemudian bila mereka sampai satu tahap boleh mendidik orang lain, mereka ringkaskan perjalanan, kemudian bagi tahu kepada anak murid apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat. Ringkas perjalanannya, tapi memerlukan mujahadah jiwa hati, amalan. Kita sekarang ini, kata Syekh, seolah-olah kita tak mau beramal dengan pendapat ataupun ringkasan yang ulama bagi. Kita nak ambil daripada buku, kemudian nak mula sendiri. Bila mula sendiri, kita seolah-olah baru belajar. Bila baru belajar, mula tersalah, masa mundur balik. Seolah-olah begini. Kita sebagai seorang bapa, kita hidup 60 tahun sudah, 45 tahun sudah. Kita lalui dah zaman kecil sampai kepada alam remaja, alam rumah tangga, kemudian sudah menjadi bapa dan menjadi atuk. Kemudian bila anak kita ada, bila cucu kita ada, kita ringkaskan kehidupan di dunia ini, apa yang penting, apa yang kurang penting, apa yang tak penting. Kemudian kita bagi tahu anak cucu kita. Tiba-tiba anak cucu kita tak mau dengar nasihat kita. Dia nak try hidup sendiri, bermula daripada kecil, dicari pengalaman. Las-las sampai umur 45, pengalaman dia baru seolah-olah umurnya 25. Sebab apa? Buat sesuatu tersalah, terpaksa patah balik, buat yang lain lagi. Kita ajak anak kita yang terbaik. Tujuan apa? Bapakmu tak sempat masuk universiti, dulu tak ada kesedaran. Sebab apa? Sebab orang tua dulu tidak bagi kesedaran, ilmu, agama tak bagi. Bapak kita dulu tidak masukkan kesedaran ke dalam jiwa kita. Bila kita besar, kita sedar bahawa agama ini penting bagi kita, pendidikan itu penting bagi kita dan anak kita. Anak kita umur 4 tahun, kita sudah bagi tahu dia bahawa pentingnya agama. Kita sanggup hantar dia mengaji Quran, kita sanggup hantar dia sekolah agama, sekolah Islamiah. Sebab apa? Sebab kita sudah lalui bahawa kita dirasa menyesal. Kenapa? Sebab umur 45 baru nak mula belajar agama, rasa sedih. Umur sudah lanjut, baru nak belajar baca Al-Quran secara bertajwid. Kita ajar anak kita, umur 7 tahun nak, ini guru tajwidmu. Bapa, dia bagi tahu anak sebab dia rasa menyesal.
Inilah jalan yang terbaik untuk anak dia. Anak, kau pernah masuk universiti, boleh mengubah masa depan kita. Dulu bapak tak sedar, bukan cikgu tak bagi tahu, bukan bapak tak bagi tahu kadang-kadang, bapak bagi tahu, tapi kesedaran itu tak masuk betul. Last sekali bila kita hidup, susah betul juga mencari rezeki ini dengan tulang. Orang lain mencari rezeki dengan pen, orang lain mencari rezeki dengan ekon. Kita pun rasa sedar. Betul bapak-bapak aku bagi tahu dulu. Atas kesedaran itu kita bagi tahu anak kita. Dalam tasawuf tidak. Ulama-ulama tasawuf yang diberi izin untuk mentarbiyah ini bukan kerana dia menyesal di atas perbuatan dia yang lepas yang dia lalui. Bukan. Ini kerana kesedaran dan apa yang dirasai oleh hati dia sudah. Hati dia rasa bersih, dia rasa seronok bersama Allah Subhanahu wa taala. Hati dia rasa tenang dengan zikir. Itulah yang dia bagi tahu kepada kita. Qad salakat tariqan thumma 'ala. Dia lalui dah semua perjalanan. Yukhbirul qauma bimastafada. Dia balik nak bagi tahu kaum dia, nak bagi tahu rakyat, umat manusia, masyarakat apa yang dia dapat faedah hasil daripada suluk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan guru yang diberi ijazah untuk mentarbiyah. Inilah perumpamaan yang orang yang tiada syekh ataupun guru terpaksa melalui jalan sendiri. Kalau tersalah, terpaksa patah balik. Tujuan guru tadi apa dia? Memendekkan perjalanan. Tujuan bapak bagi tahu anak tadi kenapa? Sebab bapak tak mau anak tadi tersalah jalan macam bapak juga. Nampak kan? Bila bagi contoh-contoh begitu senang kita faham. Pengayaan seterusnya saya bagi lagi sedikit. Beliau juga pernah berkata, kalaulah jalan kaum boleh ditempuhi hanya dengan kefahaman tanpa memerlukan syekh yang memandu murid, nescaya orang seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Izzuddin bin Abdul Salam tidak akan mengambil guru. Imam Al-Ghazali perlu kepada guru. Hujjatul Islam, dia Hujjatul Islam, orang gelar dia sebagai hujjah kepada agama, mempertahankan agama Islam. Itu maksud hujjah. Kalau ada apa-apa masalah dalam agama dihentam oleh golongan-golongan luar terhadap agama Islam, siapa yang mempertahankannya? Imam Al-Ghazali. Kenapa? Sebab itu dia dipanggil hujjah. Hujjatul Islam, hujjah kepada agama Islam. Izzuddin bin Abdul Salam, anak murid kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, tarikat Syadziliyah. Dia ini gelaran dia Sultanul Ulama, sultan kepada para ulama. Kalau ulama ada beratus-ratus, dialah sultannya. Kalau ulama ada beribu-ribu, dialah ketuanya. Dia digelar sebagai sultan ulama, tapi masih lagi berhajat kepada guru. Yang seorang lagi pula digelar sebagai Hujjatul Islam, lebih berhajat juga kepada guru. Maka siapa kita untuk tidak memerlukan guru sebagai pembimbing? Maknanya kita kena perhatikan kata-kata ulama supaya sedar siapa kita sebenarnya. Bagi orang yang tak faham, kita tak salahkan mereka. Mungkin sebab mereka belum faham. Seperti mana yang berlaku kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam mazhab 4. Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali kan. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia ada seorang anak bernama Abdullah. Dia bagi tahu anak dia, wahai Abdullah, jangan kau dekati golongan-golongan ini. Golongan mana maksudnya? Golongan ahli sufi. Itu larangan Imam Ahmad kepada anak dia. Sebab tidak ada faedahnya kau ikut golongan yang tidak ketentuan ini, katanya. Seolah-olah bahasa kita begitu. Kemudian
Bila dia sendiri mendampingi ahli-ahli sufi, apa pula kata dia kepada anak dia? Wahai anakku Abdullah, hendaklah engkau mendampingi golongan-golongan ini. Golongan inilah sebenarnya ahli agama yang sejati. Nampak? Dua perkataan yang bercanggah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal terhadap seorang anaknya. Mula-mula kata jangan belajar, jangan ikut, jangan hampiri. Kemudian setelah dia sendiri faham, dia pula suruh anak dia dan mengiktiraf, kata inilah yang paling betul. Inilah agama kita. Sebelum melalui jalan tersebut, beliau sendiri telah mengungkapkan kata-kata ulama, dua orang ulama yang masyhur ini. Dia kata semua manusia berkata, jika ada di sana terdapat jalan untuk menuntut ilmu selain daripada apa yang berada di depan kami, maka dia telah mengadakan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu Imam Al-Ghazali dan juga Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam ini yakin dengan ilmu yang dia pelajari sebelum dia mempelajari ilmu tasawuf. Dia kata, kalau siapa-siapa yang bagi tahu nak tuntut ilmu, ada lagi jalan lain selain daripada jalan yang dilalui oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Dia kata kalau ada jalan lain, dia kata mereka sebenarnya telah mengadakan pendustaan terhadap Allah. Mereka ditipu sebenarnya. Ini sebelum mereka mempelajari ilmu tasawuf. Apabila kedua-duanya telah melalui jalan ahli tasawuf, mereka berkata, lain pula, sesungguhnya kita telah mensia-siakan umur kita kepada perkara yang batin dan juga hijab. Yang kita belajar dulu, yang kita ikut dulu itu adalah hijab, pendinding di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah benda yang batin. Kalau orang yang mempelajari fiqh sahaja, coba bayangkan apabila kita ambil wudu, kita yang merantakan air ke seluruh anggota wudu kita. Kalau kita merasakan bahawa kita itu yang kita buat betul-betul itu sampai di celah kuku pun kita putus. Kenapa? Kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambil air sembahyang ada dekat setengah jam, bercampur dengan was-wasnya, bercampur dengan tidak yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang yakin dengan Allah, ambil air sembahyang, dia Allah kata basuh tangan sampai ke siku. Di antara yang wajib kan, beritahu contoh je lah, basuh tangan sampai siku. Bila basuh tangan sampai siku, basuhlah. Kemudian dalam fiqh kata sunat menyelati celah jari. Kemudian sunat gosok. Kenapa kita gosok? Sebab agama kata basuh, kemudian sunat gosok, sunat menyelati celah jari. Agama tidak kata kau perlu kopek kau punya kuku ini, kau perlu kenyek dia dengan air, tak begini lama-lama begini sampai kau habis keluar laki-laki. Ini menyulitkan kita. Kenapa? Sebab kita tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama kita ajak basuh tangan. Basuh macam biasa. Siapa yang kasih rata? Syarat kita basuh, kasih kena air sampai habis di siku, kemudian kita kasih selati, kemudian kita gosok-gosok, sunat. Siapa yang kasih rata? Allah. Bukan kita yang kasih rata begini. Jadi macam mana kita boleh ambil wudu sampai setengah jam? Ini keyakinan. Kemudian ditambah dengan was-was daripada syaitan, ini menyulitkan kehidupan kita. Nah, kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan jadi senang. Ikut agama kata buat begini, buat begini, buat begini, patut serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud kita ambil sembahyang, tak bawa bawa paip angkat begini selesai. Tidak, usaha kita. Allah kata basuh.
kemudian Allah kata kosong, kemudian menyelati celah jalan, habis, lelah, mau sebelah lagi, selesai. Jangan menyulitkan suasana. Sebab itu kata Syekh, sesungguhnya kita telah mensia-siakan umur kita kepada perkara yang batil dan hijab. Yang batil macam tadi lah, tak perlu kita tunggu ambil wudu sampai satu jam, setengah jam. Ini ramai yang kita jumpa. Semakin belajar, semakin was-was. Kenapa? Ditipu oleh syaitan. Sedangkan masa kita tak belajar dulu, sekali saja ambil. Masa kita belajar, 40 kali belum tentu lagi tak tahu aku sah atau tidak. Was-was. Sedangkan itu adalah penyakit. Itu yang dikatakan yang batil dan hijab. Kedua-duanya telah memuji dan menyanjung jalan tasawuf. Imam Al-Ghazali, dia karang kitab-kitab itu, kitab-kitab Ihya, Mau'izah, Mungkin bin Abdallah, itu setelah beliau mempelajari ilmu tasawuf secara berguru. Kata beliau lagi, cukuplah kemuliaan bagi ahli tauhid dengan kata-kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, minta izin dengan Nabi Khidir nak belajar. Itu merupakan suatu kemuliaan bagi ahli tarikat. Bila nak belajar ilmu batin, nak belajar ilmu tasawuf, minta izin dengan guru untuk belajar. Ini kita telah sebutkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah mengiktiraf kelebihan Abu Hamzah Al-Baghdadi melebihi kelebihan yang ada pada dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama mazhab, mengiktiraf kelebihan Imam Sufi Abu Hamzah Al-Baghdadi. Imam Ahmad bin Suraish telah mengiktiraf Abu Qasim Al-Junaid. Ulama zahir telah mengiktiraf bahawa ulama batin lebih mulia daripada dia. Ini di antara pengiktirafan ulama terhadap ulama yang lain. Satu. Yang keduanya, tawadhu ulama, merendah diri, mengatakan orang lain itu lebih mulia daripada dia. Kalau kita sekarang ini, kita tengok kita yang mengatakan diri kita lebih daripada orang lain. Ulama-ulama dulu sanggup, walaupun dia sudah sampai ke puncak, sanggup dia merendahkan diri, mengatakan ulama lain lebih hebat daripada dia. Walaupun dari satu aspek dia tawadhu, dari aspek yang lain memang ada kebenarannya. Langkau sikit. Beliau berkata, aku hanya mengenali Islam yang sempurna setelah aku berjumpa dengan Syekh Abu Hasan Asyadili. Siapa kata ini? Imam Izzuddin bin Abdul Salam, yang kita kata Sultan Ulama. Dia kata, aku hanya mengenali Islam yang sempurna bila jumpa dengan Abu Hasan Asyadili. Maknanya dia sebelum jumpa dengan Abu Hasan Asyadili, dia rasa macam Islam yang ada pada diri dia ini belum lagi lengkap. Kenapa? Yang zahir sudah okey, kemudian dalaman ini tercari apa yang perlu diisi. Bila belajar tasawuf, barulah yang dalam ini orang kata berisi. Sebab apa? Sebab ada amalan. Sekiranya kedua-dua ulama yang mempunyai ilmu syariat yang begitu luas ini berhadap kepada Syekh, maka ternyata orang yang seperti kita ini lebih berhadap kepadanya. Nombor 6, Abu Ali Al-Thaqafi rahimahullah ta'ala berkata, sekalipun seorang lelaki itu mengumpulkan seluruh ilmu pengetahuan dan bergaul dengan semua peringkat manusia, dia pasti tidak akan sampai ke peringkat kesempurnaan kecuali dengan riyadhah dan mujahadah melalui petunjuk syekh yang mendidik serta menasihatinya. Ini ulama tasawuf juga. Dia kata walaupun ilmu banyak, hebat, tapi tak bergaul ataupun tak bersuhbah dengan guru yang mursyid,
yang mampu bagi nasihat kepada kita, itu maksudnya kita tidak akan sampai kepada tahap kesempurnaan. Jadi nak sahabat belajar dengan Rasulullah sendiri pun belajar dengan Jibril. Allah tidak ajar secara direct kepada Nabi tanpa perantaraan. Allah bagi tahu Jibril bagi tahu Nabi. Apa dalilnya? Apa isyarat nak bagi tahu kita? Bahwa Nabi juga berhajat kepada guru supaya kita ikut. Sebab itulah dalam hadis yang panjang, wamal Islam, wamal iman, wamal ihsan, Allah hantar malaikat Jibril duduk depan Nabi. Sebab itulah setiap kali kuliah saya bagi tahu rapat supaya apa? Supaya kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia diajar oleh Jibril, bila nak belajar Jibril kata fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Hampirnya anak murid nak belajar dengan guru seolah-olah bersentuh kepala lutut. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jibril datang nak ajar Nabi berupa manusia, nak ajar Islam, iman, ihsan. Jibril datang duduk bersila depan Nabi seolah-olah lutut Jibril dengan lutut Nabi ini rapat. Begitu suasananya. Sebab itu saya bagi tahu supaya rapat-rapat, supaya majlis kita menjadi majlis seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam kita duduk begini pun tak salah. Cuma berbanding dengan apa yang diajar oleh Nabi, jauhlah sikit. Kan? Hadis ini kita telah pun faedah dulu secara panjang lebar. Jadi di sini kita sambung apa kata Abu Ali As-Saqafi. Sesiapa yang kita tidak boleh mengambil contoh tauladan daripada perkara yang disuruh dan ditegak, yang tidak menyadarkan kepada kita tentang keaiban dan kelemahan diri, maka tidak harus kita mengikutinya dalam memperbetulkan muamalah. Apa kata Syekh? Apa maksudnya? Syekh kata, kalau kita tengok manusia, dia ajar kita, kemudian kita tidak boleh ambil contoh daripada dia. Kenapa? Macam mana? Kita tidak boleh ambil contoh yang dia suruh kita buat, dia sendiri tak buat. Tak boleh kita ambil contoh. Yang dia suruh kita larang, yang dia suruh kita tinggal, dia larang kita, dia sendiri buat. Kenapa ni? Syekh kata, jangan, tak harus engkau mengikutinya dalam memperbetulkan perjalanan hidupmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak boleh ambil contoh daripada dia, maknanya nak yang macam mana guru yang boleh kita ambil contoh? Dia kata jangan makan riba, dia sendiri tidak makan riba, kemudian dia bagi tahu kita boleh ambil contoh. Dia bagi tahu kita jangan hidup bermewah-mewah, dia sendiri tidak hidup bermewah, kemudian kita boleh ambil contoh. Ramai guru yang berkata, jangan tengok saya. Sebab apa? Saya macam kamu juga. Jangan tengok saya. Tapi yang dia buat, yang dia cakap lain. Dia buat, kemudian dia cakap jangan ikut saya. Nampak? Jadi sensitif juga kalau nak bagi tahu panjang-panjang. Tapi kalau saya bagi tahu contoh ya, jangan malah. Contoh ni, ada ustaz rokok, kemudian dia bagi tahu, ustaz rokok macam mana? Tak bagus. Lepas tu, ustaz rokok, jangan ikut saya. Contoh simple kan? Bapak bagi tahu anak, tak bagi tahu. Bagi tahu jangan merokok pada anak. Bapak itu mak merokok, kau jangan tiru bapakmu. Bapak dia juga bagi tahu, jangan tengok ayah, jangan tiru ayah. Ayah tak bagi kau merokok, merokok tak bagus, tapi ayah yang buat. Jadi orang yang kita tak boleh ambil contoh teladan, kata Syekh Abu Ali As-Saqafi, dan dua, benda dia suruh dia tak buat, benda dia larang dia buat. Dua lagi apa dia?
yang tidak menyatakan kepada kita tentang keaiban dan kelemahan diri kita. Aib kita, dia tak beritahu kita tak boleh baiki. Kelemahan diri kita, dia diamkan, kita tak tahu pun kelemahan diri kita. Guru yang macam ini jangan ambil dia sebagai guru. Banyak sudah, setengah lewat sudah kan? Saya ingat macam 10, tak tengok-tengok jam. Tak apa, kita berhenti sini lah. Jadi saya bagi tahu, kalau manusia yang macam ini, benda dia larang dia buat, benda dia suruh dia tak buat, kemudian keaiban yang ada pada diri anak murid dia tak bagi tahu, dia tak tegur, dia tidak memperbaiki, maka kata Syekh, tidak harus kita mengikutinya dalam memperbetulkan amalan. Bagus. Itu dia kata Syekh. Syekh kata tidak harus. Bukan kata jangan. Tidak harus kata Syekh. Lembut ayat Syekh kan? Ayat yang sebetulnya janganlah, ya. Maknanya kita tak boleh ikut orang begitu. Untuk memperbetulkan muamalat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ambil ilmu boleh. Nak ikut yang bagus boleh. Tapi muamalat kita tidak akan terkesan muamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh tengok pribadi yang sebenar. Sahabat-sahabat Nabi, sebab apa mereka berkualiti? Sebab mereka tengok pribadi yang berkualiti. Nabi SAW kesan tengok ni kuat tau. Kita tengok aksiden dengan orang cerita pada kita aksiden, mana lebih hebat kita rasa dalam minda kita. Tengok, ya Allah, tragisnya lori dengan kereta patah di lori, yang kereta teremuk, tak tahu lah macam mana orangnya. Kesian. Itu kalau kita tengok sendiri. Tapi kalau orang tengok, orang cerita kepada kita, kita rasa macam betul sudah, tapi biasa dia. Tak ingat nama. Tapi kalau kita tengok sendiri, tangannya tersepit, kemudian tulangnya keluar, sampai bila-bila ingat. Macam saya, menutup. Saya balik daripada Kuala Lumpur menuju ke Kelantan, sampai di laut ada aksiden, India aksiden. Kemudian terlantar di tengah-tengah divider, jalan raya kan, di kanan tengah-tengah terlantar. Lepas tu tangannya macam mana? Tangan begini satu kakinya begini satu kakinya terkoyak sudah. Kemudian kaki yang begini tu terpatah lagi satu, tu keluar tulang. Datang seorang makcik itu, dia pergi dekat muka, tepuk-tepuk, ingatkan sedar lagi, tepuk, dia panggil nama. Lepas itu dia tengok kaki, tulang terkeluar sudah, terus menangis lagi. Tak sanggup tengok. Kalau kita tengok sampai bila-bila kita ingat. Tapi kalau orang cerita, lepas 2 hari, ingat semua. Ada kesan. Tengok itu terlalu tinggi nilainya. Sebab itu kita jangan memperbetulkan muamalat kita dengan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, kemudian kita ambil guru yang tidak betul muamalatnya dengan Allah. Jangan. Ini pesan Syekh. Jadi aku boleh ada astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa-siapa yang ingin sama-sama baca di bawah nanti bolehlah berada di bawah asma insya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.